Okey, untuk slide ni adalah al-masdar. Al-masdar ni apa? Dia adalah merupakan kata nama daripada fi'il madhi dan boleh jadi fi'il mudhari' dan selepas itu dia akan jadi kata masdar iaitu kata nama. Okey, apa dia kata nama al-masdar? Bermaksud kata nama yang menunjukkan suatu peristiwa tanpa terikat dengan faktor masa. Okey, walaupun dia daripada kata kerja past tense dan present tense yang menunjukkan ada masa, tapi bila dia dah jadi masdar, kata nama dia tidak ada unsur past tense atau present tense, tidak ada faktor masa lah. Okey, masa tu sama ada masa sebelum atau selepas atau semasa. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Contoh pertama, wasala, dia telah sampai. Okey, daripada dhamir huwa. Yang kita belajar ni dhamir huwa sahaja. Okey, untuk masdar. Wasala, dia telah sampai, ada unsur past tense. Dan dia akan jadi fi'il mudhari'. Untuk jadikan dia fi'il mudhari', buang sahaja waw di depan itu dan ganti waw ini dengan ya. Maka dia akan jadi yasilu. Okey, bila dia berubah huruf itu, maka berubahlah maksudnya, iaitu dia sedang sampai untuk fi'il mudhari', iaitu present tense. Dan untuk jadikan dia masdar kata nama, tambahkan saja waw di tengah-tengah sebelum huruf yang terakhir. Okay? Daripada perkataan wasala ini, awak tambah saja waw sebelum huruf lam. Maka dia akan jadi maksud ketibaan. Okay? Ketibaan ni kata nama lah. Okay? Walaupun dia daripada wasala, tapi dia letak waw, maka dia akan jadi kata nama, iaitu ketibaan. Okey, next. Waqafa pula maksud dia telah berhenti. Okey, macam mana nak jadikan dia fi'il mudhari' iaitu sedang berhenti? Maka waw ini dibuang dan digantikan dengan ya sahaja. Okey, maka dia akan jadi yaqifu dan terjemahannya akan berubah kepada dia sedang berhenti. Dan untuk jadikan dia kata nama, tambahkan waw sebelum huruf terakhir. Maka dia akan jadi wukuf, iaitu bermaksud perhentian. Okey, tambahkan imbuhan di depan dan belakang. Maka dia akan jadi kata nama lah. Perhentian. Okey, selepas itu wajada. Okey, wajada pun sama. Untuk dia maksud dia telah wujud. Okey, rujuk buku lah ni tak nampak. Dia telah wujud. Maka nak jadikan dia fi'il mudhari', buangkan waw dan tambahkan ya di depan sahaja. Maka dia akan jadi yajid yang bermaksud dia sedang wujud. Okey, adalah maksudnya. Dan untuk jadikan dia kata nama, letakkan waw sahaja sebelum huruf terakhir dan terjemahannya akan jadi kewujudan. Tambahkan imbuhan di depan dan di belakang. Maka dia akan jadilah kata nama masdar. Dan masdar ini memang tidak ada unsur-unsur past tense atau present tense yang sebagaimana fi'il madhi yang dia ada unsur masa iaitu telah, dan fi'il mudhari' yang ada unsur masa iaitu sedang. Itu maksud ada faktor masa lah. Okey, next pula. Okey, next pula daripada perkataan contoh zahaba. Okey, yang tadi depan dia adalah perkataan yang bermula dengan waw. Yang ini adalah 3 huruf yang biasa kita jumpa lah. Okey, contohnya zahaba daripada dhamir huwa, dia bermaksud dia telah pergi. Dia telah pergi. Okey, dan untuk jadikan dia fi'il mudhari', tambahkan ya sahaja di depan zal tersebut. Maka bila tambah huruf, dia akan berubah maksud yang bermaksud dia sedang pergi. Dan untuk jadikan dia kata masdar, kata nama masdar, maka tambahkan alif saja di tengah-tengah sebelum huruf ba. Okey, bukan tengah-tengah lah, sebelum huruf terakhir tu tambahkan alif. Maka maksudnya akan jadi
pemergian. Okey, pemergian. Okey, pemergian dah tak ada unsur past tense atau present tense lah. Okey, faham Begitu juga dengan kataba bermaksud dia telah menulis. Tambahkan ya untuk jadikan dia present tense, maka dia akan jadi dia sedang menulis untuk dhamir huwa. Okey, dan untuk jadikan dia kata nama masdar, tambahkan saja alif di tengah-tengah dan juga ta marbutah di belakang. Maka terjemahannya dia akan jadi penulisan. Okey, tambahkan imbuhan pe dan an di depan dan di belakang. Maka dia akan jadi kata nama masdar yang tidak ada faktor atau unsur masa dalam masdar. Seterusnya qara'a, dia telah membaca. Okey, bagi dhamir huwa, dia telah membaca. Dan dia dijadikan fi'il mudhari' dengan macam mana? Dengan tambahkan ya saja di depan. Okey, di depan maka dia akan berubah maksud dia sedang membaca. Dan untuk jadikan dia fi'il bukan fi'il masdar, maka tambahkan alif di tengah-tengah dan juga ta marbutah di belakangnya. Seperti juga contoh kitabah dan terjemahannya akan jadi pembacaan. Okey, tambahkan imbuhan belakang dan juga depan. Okey, faham Pembacaan. Okey, next. Okey, ni pula adalah contoh fi'il fi'il ataupun kata kerja yang sentiasa kena buat. Okey. Kalau tadi kita belajar 3 huruf sahaja. Wasala, wajada, apa lagi? Zahaba, kataba, qara'a. Tapi ni ada 4 huruf iaitu dia tambah alif selepas huruf pertama seperti syahada, marasa, raja'a. Perkataan 4 huruf ni bermaksud sebenarnya kita sentiasa buat kata kerja tersebut. Okey, contohnya menonton, kita memang sentiasa menonton televisyen ke, menonton wayang ke, menonton apa-apalah, menonton pameran ke, menyaksikan pameran ke, melihat sesuatu ke, kita sentiasa buat perkara ini. Maknanya menonton ni saling sentiasa buat. Begitu juga dengan marasa. Marasa ni kita sentiasa, perkataannya berlatih. Okey, berlatih ni memang kena sentiasa berlatih supaya jadi mahir. Okey, begitu juga roja'ah. Roja'ah ni maksud ulang kaji. Okey, kita kena sentiasa mengulang kaji supaya kita mahir dalam subjek tertentu. Jadi perkataan ini yang sentiasa dia buat, sentiasa kata kerja yang berulang-ulang yang dilakukan. Okey, sebab tu dia ada alif di tengah-tengahnya ni. Okey. Syahada bermaksud dia telah menonton bagi dhamir huwa. Okey, semua ni dhamir untuk huwa. Okey, itu kata ganti nama ketiga untuk huwa lah. Okey. Syahada maksud dia telah menonton. Okey, macam mana nak jadikan dia fi'il mudhari'? Tambahkan ya saja di hadapan macam yang tadi. Cuma yang tadi adalah tiga huruf zahaba. Yang ini syahada. Syahada. Kena sebut pun panjang lah. Ada mat huruf alif ni kena panjang. Syahada. Yushahidu dia akan berubah bermaksud dia sedang menonton. Dan macam mana nak jadikan dia masdar? Tambahkan saja mim di hadapan dan juga ta marbutah di belakang. Maka dia akan jadi musyahadah yang bermaksud tontonan. Okay, yang bermaksud tontonan. Dan imbuhannya biasa tambah di belakang lah. Okay. Tontonan. Okey, seterusnya contoh marasa, dia telah latih ataupun dia telah berlatih. Okey, macam mana nak jadikan dia fi'il mudhari'? Tambahkan ya saja di depan, maka berubahlah maksud dia iaitu dia sedang berlatih. Dan untuk buang faktor masa sama ada fi'il madhi mudhari', maka tambahkanlah mim dan juga ta di depan dan juga di belakang. Untuk mim dan belakang letak ta marbutah. Maka maksudnya dia akan jadi latihan. Okey, imbuhan. Terjemah bahasa Melayunya tambah belakang an, dia akan jadi latihan, iaitu kata nama yang tidak ada faktor unsur masa sama ada past tense atau present tense. Okey. Seterusnya raja'a pun sama, ulang kaji bermaksud dia telah mengulang kaji. Dia lelaki lah.
Dan untuk jadikan dia fi'il mudhari', tambahkan ya saja di hadapan dan maksudnya akan berubah dia sedang mengulang kaji. Dan untuk jadikan dia kata masdar iaitu kata nama, tambahkan mim di depan dan juga ta marbutah di belakang. Maka dia akan jadi ulang kaji. Ulang kaji kata nama lah. Kalau mengulang kaji dia fi'il, dia kata kerja. Kalau ulang kaji dia adalah kata nama. Okey. Apa yang awak sedang buat? Okey. Contohnya ulang kaji ini. Okey, ulang kaji subjek matematik. Ulang kaji subjek sains. Okey, kalau mengulang kaji kena guna raja'ah. Kalau ulang kaji matematik kena buatlah muraja'ah. Matematik masuk dalam bahasa Arab adalah muhasabah. Okey, matematik, kira-kira, account. Okey, faham Okey, next. Okey, ini adalah al-a'dad, iaitu macam ni kita nak sebut al-a'dad atau nak tulis al-a'dad bilangan dalam bahasa Arab. Okey, kaedah dia sebut ribu dulu jika ribuan, okey, jika ribuan sebut ribu dulu, lepas ribu sebut ratus dia apa dulu. Okey, yang ini 2,300. Ratus dia tak ada, tak perlu sebutlah. Okey, sebut ratusnya berapa dulu. Kemudian tambahkan waw. Yang tadi lepas 1,000 tambahkan waw. Waw. Lepas 100 tambahkan waw. Lepas sa tambahkan waw. Okey, setiap nombor mesti tambah waw. Okey, contohnya 1,000 yang pertama alfani, 2,000 alfani. Tambahkan waw. Lepas tu sebut yang sa. Sebab ratus dia tak ada, tak perlu sebutlah. So, sebut pula sa. Sa dia apa? 9. 9 dalam bahasa Arab lepas tu sebut yang puluh dia. Puluh, digit puluh. Digit puluh adalah 30. Maka sebutlah salasun wa salasun. So, alfani wa tis'ata wa salasun. Okey, tengok contoh yang ada ratus. Okey, yang ini tak ada ratus lah. 5,010. Okey, yang ini ada ratus. 6,155. Okey, sebut dulu 1,000, 6,000, sita ta'ala, wa, okey, 100, 100 lah, mi'ah, wa, tambah, lepas tu sebut sa, digit sa dia adalah khamsah, 5. Kemudian wa, tambah, kemudian digit puluh. Digit puluh apa? Khamsun, 50. So, macam mana nak jawab dia? Sita ta'ala, wa mi'ah, wa khamsata, wa khamsun. Okey, boleh? Kemudian 7,348. Okey. Sebut dulu digit ribu iaitu 7. Khamsah, sita, sab'ah, sab'ata alaf. Okey, sab'ata alaf. Kemudian 3 tambahkan waw. Kemudian 300. Okey, 300 berapa bahasa Arab? Salasumi'ah. Okey, kemudian sebutkan sa dia dulu bukan digit sa dulu. Digit sa adalah 8. 8 adalah samania. Tambahkan wa. Kemudian barulah digit puluh iaitu 40. Iaitu arba'un. So, macam mana nak cakap? Sab'ah ta'ala. Wa salasumi'ah. Wa samaniyata wa arba'un. Okey, dapat